Sebagai pemilik perniagaan, apa yang anda faham berkenaan dengan aset? Sudah pasti anda akan membayangkan perkara-perkara seperti bangunan, premis syarikat, kereta, mesin, jentera dan pelbagai lagi. Sebenarnya, bila kita membicarakan perihal aset, ia perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi. Aset syarikat sepatutnya digunakan untuk menjana keuntungan, bukannya untuk mendatangkan kerugian kepada syarikat tersebut. Persoalannya, bagaimana sesuatu syarikat hendak menguruskan asetnya dengan baik. Jangan lupa untuk saksikan sesi soal usahawan pada 14 Oktober 2020, 11 pagi hari Rabu secara langsung di Facebook SME Corp Malaysia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Nama saya Muhammad Farid bin Awang daripada SME Corp, of course. Dan saya adalah business counselor dan juga financial counselor. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkongsi khususnya dalam akaun mesra usahawan. Right? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Ini adalah siri kedua kepada akaun mesra usahawan yang diperkenalkan oleh SME Corp, di mana akaun yang kita nak perkenalkan berkongsi dengan usahawan adalah akaun yang mudah dan orang kata lebih kepada realiti usahawan itu sendiri. So pada siri kedua ini kita akan tengok aset. Apabila saya berjumpa dengan ramai usahawan dan dalam bengkel yang saya buat, apabila saya tanya usahawan, apa itu aset? Nombor satu yang paling popular adalah usahawan akan cakap kenderaan. Kenderaan adalah aset syarikat. Ya, betul, tak salah. Seterusnya, bangunan dan tanah. Ya, itu ada juga aset. Seterusnya, mesin. Adalah tiga perkara inilah yang sangat popular di kalangan usahawan. Apabila kita tanya apa itu aset. Dan saya panggil, ini adalah istilah di bawah akaun. Bagus, jawapannya bagus. Dan saudara-saudari yang dalam live sekarang ni, mungkin boleh bertanya kepada saudara-saudari sendiri, apa aset syarikat saudari? Apa aset yang ada pada saudari sekarang? Renungan kejap, mungkin kenderaan, mungkin mesin, atau ada yang lain. Mungkin ada yang kat sini cakap, handphone. Handphone adalah aset saya. Kita akan sama-sama tengok, adakah handphone itu dikategorikan sebagai aset atau tak? Dan adakah penting sangat ke nak kena kategorikan sebagai aset? Dan apa faedah kalau kita dah tahu aset kita berapa dan sebagainya. InsyaAllah, kita akan kongsi. Okey, seterusnya adalah dari segi bahasa. Aset ni diguna dalam pelbagai keadaan. Contohnya, pekerja. Ada yang cakap pekerja adalah aset pada syarikat. Ya, betul. Syarikat sendiri adalah aset. Kemahiran atau skill pekerja adalah aset kepada syarikat. Pengetahuan yang ada pada pemiliknya, pekerja dan pegawai yang ada dalam tu juga adalah aset. Yang terkini, social media. Contohnya follower, berapa ramai kita ada follower, berapa ramai kita ada subscriber untuk channel YouTube contohnya, adalah aset kepada syarikat. Tetapi perkara yang saya kongsi kat sini, pekerja, syarikat, skill, pengetahuan dan dari segi social media itu tersebut adalah aset dari bahasa saja. Ianya bukan aset yang kita boleh masukkan dalam penyata kewangan kita. Aset tetapi dari segi bahasa saja. Alright? Tadi dari segi account, noun dan bahasa. Ada satu lagi yang aset yang selalu kita dengar, iaitu beli dan ada aset untuk hasilkan duit. Ataupun ianya adalah pelaburan. Tuan-tuan bisa dengar, oh, you kena beli aset yang boleh generate income.
dipanggil sebagai asset management. Asset management ni diurus sedia oleh AMC, Asset Management Company. Bila sebut dia asset management, dia berbeza dengan asset yang kita faham. Yang layman faham, yang biasanya usahawan faham lah. Kecuali memang usahawan tu dah biasa dengan asset management. Ini asset management ni lebih kepada kita ada duit yang banyak dan kita guna duit itu untuk beli aset yang boleh generate income. Contohnya kita beli property, kita buat rumah sewa, kita beli bond, kita beli share, kita beli apa lagi? Beli company yang lain. So kita guna pakai duit yang lebih yang ada dan diurus sedia oleh AMC untuk generate income atau hasil yang lain. Dia tak adalah fokus kepada kereta tadi ya, bangunan dan mesin tu tak. Ini adalah kepada pelaburan. So kalau ada orang yang bercakap tentang asset management, tuan-tuan akan faham. Oh, itu buah pelaburan. Untuk usahawan, dia boleh tengok ketiga-tiganya. Account boleh tengok, dari segi bahasa boleh bercakap, dari segi pelaburan pun boleh jika ada dana yang lebih. Ya. Tapi untuk hari ini tuan-tuan, saya nak fokus kepada dari segi account dan reality. Account dan reality apa yang saya maksudkan adalah, ya, account ni dia technical, dia ada dia punya standard dia. Malaysia Private Entity Reporting Standard, MPERS nama dia, yang dikeluarkan oleh MASB. So dia ada standard dia, makna, aset dan sebagainya. Tapi saya nak selitkan juga reality aset tu di kalangan usahawan. Hasil daripada pemerhatian, perbincangan bersama usahawan dan bengkel yang SME Corp buat. Alright. Di sini kita tengok ada kenderaan, bangunan, tanah dan mesin. Sebenarnya bila kita tanya, saudara-saudari bertanya sendiri, apa yang aset ni? Kenapa yang tiga perkara ni dikategorikan sebagai aset? Ada yang tanya saya, komputer macam mana? Adakah aset? Pen, saya beli juga. Adakah aset? Okey, tuan-tuan. Aset bermakna sesuatu yang dibeli dan beri faedah ekonomi masa depan. Satu barang yang dibeli dan memberikan faedah ekonomi masa depan. Perkataan faedah ekonomi. Pertama, faedah. Bermaksud apa yang kita beli dia boleh digunakan memberi faedah benefit kepada company. Bukannya beli dan tak ada faedah. Contohnya, anda buat kerepek, tiba-tiba beli PS2, PS3, PS4. Tidak ada faedah untuk syarikat. So, itu bukan aset syarikat. Alright? Anda pergi beli apa? Tiba-tiba beli kenderaan yang banyak tanpa sebab. Itu bukan aset kepada syarikat. Kenderaan yang terlebih-lebih. Anda bagi pada anak, isteri, kepada kawan, kepada keluarga. Tapi anda kata ini syarikat punya. Tak boleh. Dah tak ada guna untuk syarikat. Terlebih. Alright? Dan kedua, ekonomi. Bermaksud dia ada nilai. Barang yang diberi ni ada nilai pada masa depan. Kalau pen kita beli hari ini, esok dah tak ada nilai tuan-tuan. Esok kita nak jual tak ada orang nak beli. Handphone, ya, dia ada nilai. Tetapi nilai dia terlalu cepat merudum. Ada orang jadikan aset handphone, boleh. Kalau iPhone contohnya, dia ada nilai dia. Huawei, kalau ada nilai dia. Alright? Kenderaan, kita beli lori atau kereta, dia ada nilai tak? Ada tak nilai masa depan? Ya, ada. Walaupun sedikit. Beli 60 atau 20 ribu, lepas 3-4 tahun nak jual, tinggal 5 ribu. Still ada nilai. Selagi ada nilai, dia ni aset. Kalau tuan beli, nak jual balik, tak ada nilai. Tak ada orang nak beli. Macam komputer, desktop kan, laptop. Mana nak beli tuan-tuan? Benda tu dah murah sekarang. Second hand RM500 je. Nak beli pun, nak jual pun tak ada nilai. Biasanya kita tak jadikan dia aset. Tapi komputer kalau you rasa boleh jual balik, boleh juga dijadikan sebagai aset. Alright? Mesin. Tuan-tuan, mesin memang ada nilai. Kerana ada kali mesin ni dia harga dia tak turun pun. Kerana teknologinya, kerana sentiasa ada orang akan guna mesin yang teknologi pada tahap tersebut. Dan ianya boleh dijual balik. Refurbish sikit. Tambah sensor jadi R510. Ada nilai lagi. Dan lagi dan lagi. Bangunan dan tanah itu memang confirm. Tak pernah turun. Tuan-tuan beli-beli.
Dan nak jual nanti selepas 5-6 tahun memang harga akan naik dan dia tak akan turun daripada harga yang tuan-tuan. So dia ada memberikan faedah ekonomi masa depan dan ia boleh dikategorikan sebagai aset. Okey, baru dulu kejap. Oh, okey, now faham. Itu aset. Selain daripada aset, pen semua tu apa? Itu kita kategorikan sebagai barang guna hangus lah, guna pakai. Maksudnya tidak inilah terus charge kepada belanja. Kita beli pen, kita terus charge kepada belanja. Anggap sebagai belanja. Alright? Okay. Now, aset ni, aset yang dibeli oleh usahawan hendaklah diguna untuk tingkatkan keuntungan. Itu dia punya, orang kata, matlab utama kita beli aset. Janganlah kita beli bukan untuk tingkat keuntungan. Beli sengaja nak, saya saja nak beli tanpa sebab. Mesin dah ada, kita beli mesin baru. Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli aset, mesti diguna untuk tingkatkan keuntungan. Dan salah satu cara tuan-tuan boleh semak sama ada aset yang ada pada syarikat tuan-tuan sekarang ni sebenarnya diguna pakai untuk syarikat atau tak. Sebenarnya diguna pakai untuk push profit, untuk push keuntungan atau tak. Sebelah sana saya ada kongsikan asset turnover ratio. Turnover tu dalam American punya accounting adalah turnover tu sebenarnya jualan lah. Sale. Asset sale ratio pun boleh. Ratio ni adalah satu cara account, orang accountant guna. Kita guna untuk menilai sesuatu perbelanjaan dan pelaburan. Adakah ianya bagus untuk syarikat atau tak? Kita guna nisbah. Bila asset turnover ratio bermaksud kita ambil jualan, kita bahagikan dengan jumlah aset yang syarikat ada. Nanti kita akan tengok sama ada tuan-tuan telah melabur atau membeli aset, sebenarnya aset itu diguna tak untuk push jualan. Satu benda yang tuan-tuan kena consider. Ini cara mudah lah tuan-tuan. Banyak tuan-tuan boleh tengok sebenarnya. Ratio macam-macam. Tuan-tuan Google lah. Tapi bagi saya kita ambil yang mudah. Tak payah sakit kepala. Kita ambil jualan. Kita bahagikan dengan aset. Contohnya, jualan tuan-tuan dah 100,000. Dan tuan-tuan ada aset 50,000. Mudah ha? 50,000. Ada apa? Maybe second hand ke atau komputer sikit kan. Ada 50,000. Kalau kita tengok 100 bagi 50, 2. Bermaksud 2 kali. Bermaksudnya aset tu berjaya hasilkan jualan 2 kali ganda daripada nilai dia. Bagus. Kerana asalkan lebih daripada 2 ataupun 2 dekat dengan 2 is consider bagus. Bermakna aset saudara-saudari semua diguna sepenuhnya untuk generate sale. Saya highlightkan keuntungan tu warna merah kat sebelah tu. Kerana jualan ni tak semestinya untung lagi tuan-tuan. Dalam sini pertama kita ada sentuh perkara ni. Tentu sekian tentang jualan, untung, break even dan sebagainya. Kerana kadang-kadang kita dah capai jualan tapi tak untung. So maksudnya aset tu tak digunakan sepenuhnya lagi. Mencapai jualan yang boleh bagi keuntungan pada syarikat. Kalau lah tuan-tuan ada 100,000 aset, ya, tuan-tuan pergi beli bangunan, rumah, tanah. Tuan-tuan tengok itu peluang untuk ada aset yang bernilai. Akhirnya aset tuan-tuan 100,000. Jualan tuan-tuan masih 100. Bila tuan bahagi dengan satu je. Sangat tidak sihat. Bermaksud tuan-tuan dah terlebih invest kepada aset. Tapi tuan-tuan lupa invest untuk push jualan tu. Sepatutnya duit yang ada fokus kepada marketing, branding ataupun improve produk tu supaya jualan lebih meningkat. Kerana pokok pangkal dalam perniagaan, saya percaya, saya tak berniaga tapi kawan-kawan yang berniaga cakap pokok pangkal ni jualan. Jualan tinggi, company hidup. So cara aset membantu saudara-saudari semua menilai adakah aset diguna dengan cara bagus, baik sepenuhnya untuk hasilkan jualan, gunalah ratio yang mudah ni. Asset turnover ratio. Tak payah guna formula-formula yang lain. Alright. Tuan-tuan, kita balik kepada kenderaan mesin dan bangunan tanah ni. Pembelian aset adalah pelaburan PKS. Memang itu adalah duit saudara-saudari semua beli aset ni. So ianya mesti dijaga supaya berfungsi dengan baik, supaya nilainya kekal kalau boleh dan ada nilai ekonomi. Maksudnya masa depan ada nilai.
mesti dijaga tuan-tuan. Ha? Contohnya kenderaan. Kita mesti ada preventive maintenance. Kena ada maintenance berjadual supaya benda tu tak rosak. Kalau kita nak pergi hantar barang contohnya, on the way nak hantar barang, sekali kereta rosak, habis tak boleh hantar, customer marah. Tapi kalau kita selalu pantau kenderaan tu, selalu servis on time, tengok, insya-Allah kenderaan tu tak akan buat masalah bila ketika kita perlukan dia. Buy pulih, mesti ada tuan-tuan. Upgrade mesin contohnya, mesti ada usul-usul upgrade. Jangan sikit-sikit nak tukar mesin, beli mesin baru. Mesin lama macam mana? Nak jual dengan harga murah, scrap. Sayang tuan-tuan. Mesin yang ada, fikir untuk upgrade. Ramai orang boleh bantu bagi idea nak upgrade. Sirim ada. Upgrade kepada improve dia punya productivity, speed dia dan sebagainya. Kita mesti jaga aset yang kita beli. Supaya dia boleh buat apa tuan-tuan? Boleh hasilkan jualan dan seterusnya keuntungan. Dari segi mesin ni, selain daripada preventif tu yang kat atas berjadual, baik pulih dan upgrade, salah satu yang nak kongsi kat sini, kita boleh pasang SPD, Search Protection Device. Mesin selalu rosak, pengalaman saya adalah, yang saya beli di kilang-kilang adalah kerana kilat. Sekali kena kilat, kena dikilang, sampai ke mesin rosak, beribu-ribu habis. Tapi kalau tuan-tuan pasang SPD di mesin tersebut, yang akan rosak adalah SPD itu, bukan mesin. So, ini adalah satu contoh preventif ataupun counter measure untuk elak mesin yang bernilai rosak. Yalah, kita beli mesin kawan-kawannya, kalau embroidery berapa tuan-tuan? Embroidery 20-30 ribu tuan-tuan. Contoh, sekali rosak beribu-ribu, lebih baik pasang SPD. Ini contoh lah. Tuan-tuan boleh Google SPD dalam internet. Bangunan anak tanah, of course, kena selalu make sure kalau bocor, repair. Jangan bagi bocor lama-lama nanti rosak dan sebagainya. Itu adalah bangunan kita. Tanah, kena bayar cukai tanah, tuan-tuan. So, ini mesti dijaga supaya berfungsi dengan baik dan ada nilai. This is your investment. This is pelaburan anda semua. This is pelaburan PKS sendiri. Alright. Bila sebut tentang pelaburan, kita dah beli aset. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada bajet untuk jaga aset anda. Ini satu benda yang selalu saya pergi mana-mana tanya, dia orang lupa. Nak adakan bajet peruntukan untuk jaga aset. Lalu bila rosak baru repair dan dia tengok tak untung. Habis kerana tidak ada bajet dan perancangan. Tuan-tuan kena buat perancangan, kena ada bajet dan bajet ni, perancangan ni masukkan dalam kos produk supaya tuan-tuan jual pada harga yang betul, yang tak rugi. Itu pun dalam satu sesi khas tu, break-even point. So tuan-tuan kena masukkan kos, maintain your asset tu. Jangan lupa, kos ke depan. Kerana kita kena buat preventif, kita kena baik pulih, kita kena upgrade. Everything kena plan. So kena ada bajet untuk pelaburan yang anda dah buat. Alright. Tuan-tuan, sekarang ni kita nak tengok kenderaan, mesin dan bangunan tanah. Sorry. Saya kategorikan 3 perkara ni sebagai aset fizikal. Di dalam dalam accounting, kalau accountant dipanggil apa tuan-tuan? PPE tuan-tuan. Land, Property and Equipment. Dia ada dia punya standard ni. Saya lupa nombor berapa, sorry ya. Bila Google ada PPE. So dia ada cerita dia beratus muka surat tuan-tuan. On PPE saja. Tapi ini semua saya panggil aset fizikal yang kita boleh nampak, sentuh, pegang dan sebagainya. Satu lagi aset adalah aset yang based on record. Kita tak boleh nak pegang dia tapi kita tahu dia wujud. Apa itu tuan-tuan? Ini dia. Aset based on record adalah tunai yang kat tangan ataupun tunai di bank tuan-tuan. Itu juga aset kita. Tunai kat tangan, aset. Tunai di bank, aset. Penghutang, orang yang hutang kita. Beli barang, dia masih belum bayar. Duit kita ibarat ada pada dia. So itu juga aset kita. Penghutang tu aset kita. Bunyi pelik kan? Tak. Itulah aset kita. Aset based on record. Kalau kita tak record, kita hilangkan dokumen tu, orang tak bayar, siapa rugi? Kita rugi kan? So, penghutang adalah aset record. Deposit, DP tu down payment, deposit dibayar. Kita masuk kedai, kita bayar deposit 2 bulan, 3 bulan.
duit kita berada di pemilik bangunan tersebut. Kita keluar nanti baru dapat. Maksudnya duit itu duit kita. Berada di tangan pemilik bangunan. Itu juga adalah aset kita. Dan aset itu mesti berikut. Kalau tak ada rekod, hancur tuan-tuan. Kita nak balik duit, kata mana bukti? Tak ada. Resit tak ada, semua tak ada. So, deposit dibayar ataupun down payment itu merupakan aset tuan-tuan. Bukan kereta ke apa, ni pun juga aset. Selain daripada itu tuan-tuan, fixed deposit FD kalau ada aset kita di bank. ASB yang kita masuk pun aset kita. Bond kalau ada tuan-tuan, bond beli bond ke apa. Jenama, branding kita, brand pun aset. Kalau tuan-tuan dah daftar, saya kongsi last slide nanti. And then saham, kalau tuan ada beli juga aset. Dia based on record, dia tak nampak tuan-tuan. Dia ada CJ je. Aplikasi, kalau tuan dah invest mahal, beribu-ribu duit habis dekat buat aplikasi. Aset tuan-tuan. Benda aplikasi ni boleh nampak kat mana kat handphone tu. Tak nampak kat kedai, kat office dia tak nampak. Semua online kan. So dia adalah aset based on record. Okay. Aset based on record ke, aset fizikal ke tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan semua. Kita wajib simpan record. Kita mesti daftar. Saya panggil daftar aset. Ini adalah perkataan government sikit lah, daftar aset. Tapi saya suka konsep ni. Kita mesti record, daftar. Semua perkara ni cara elok-elok. Tuan-tuan berniaga kecil, besar dan sederhana pun, wajib ada daftar ni. Supaya mudah. Tuan-tuan buka kertas, buku, komputer ke apa, tuan-tuan tahu. Aset apa tuan-tuan ada. So kat sini saya kongsikan contoh format lah. Simple format. Format ni tuan-tuan boleh tambah lah apa info tuan-tuan nak. Tapi yang penting, daftar aset ni nombor satu, nombor rujukan. Tuan-tuan kena ada, setiap aset tuan-tuan ada, kereta ke, mesin ke, mesti ada nombor. Tuan-tuan mudah rujuk, nombor mana, mesin mana rosak dan sebagainya. Walaupun ada 2 mesin, tulislah tuan-tuan. Walaupun ada 1 kereta, tulis. Nama aset apa? Kereta. Atau mesin filling mesin. Butiran aset, tulis butiran dia, tarikh belinya, harga beli berapa. Susun nilai. Inilah benda yang selalu saya lupa. Setiap aset kita ada susun nilai. Contoh mesin. Mesin satu contoh yang kurang baik kerana mesin ni dia kena tengok berapa panjang tempoh dia boleh hidup. Mesin ni usahawan lebih faham. Dia beli mesin, mesin ni 10 tahun boleh tahan. So saya susutkan nilai dia 10 tahun. Dia masuk dalam 10 tahun, mesin tu kosong, harga dah boleh jual. Bermaksudnya, susut nilai ni tuan-tuan adalah kos yang tuan-tuan kena charge setiap tahun. Tuan dah beli, tapi tuan-tuan nak dapat modal balik. Tuan beli harga mesin RM10,000, bahagi 10, 1,000 setahun. Itu adalah pulangan mesin kepada tuan. Pulangan balik mesin kepada tuan 1,000 setahun selama 10 tahun. Kalau saya nak buat 5 tahun, silakan, tak ada masalah. Tapi dia bergantung kepada maksimum dia, umur mesin tu lah. Ada cara dia. Itu susun nilai. At least tuan-tuan tahu. Mesin ni 1,000 setahun, dia akan masuk kat saya balik. Susun nilai ni, sepatutnya dimasukkan dalam kos produk tuan-tuan. Pasal tak? Kita beli mesin, kita nak balik duit beli mesin. Macam mana? Inilah caranya. Susun nilai punya jumlah, masukkan dalam balik jumlah jualan produk. Kos produk saudara-saudara ini. Barulah bermaksud, kita jual barang, dah ambil kira semua kos. Kau beli mesin, kau beli aset, kau beli kereta dan sebagainya. Nilai bersih adalah harga beli tolak unsur nilai. Dan kita letak kat ujung sekali, jangkaan harga lupus. Kerana tadi kita dah sama-sama kongsi, kalau tak ada, harga lupus ni maksudnya harga jual lah. Harga lego lah. Harga yang akhir umur dia. Tuan-tuan nak replace ke macam kereta tadi kan. So, apa saja yang ada harga lupus adalah aset. Kalau harga lupus dia kosong, itu bukan aset, tuan-tuan, itu belanja. Sekejap, saya ada. Okey. Kenderaan, bangunan, mesin. Kalau tuan rekod bagus, boleh tolak cukai. Dia dipanggil capital allowance di bawah PPE. 20%. Kalau initial year, 20% lagi. So banyak. 20% boleh tolak daripada cukai. Bermaksud, kalau tuan bayar cukai, tuan ada aset rekod bagus, tuan boleh tolak
20% sekurang-kurangnya daripada harga aset daripada cukai. Saya bukan nak galakkan tak bayar cukai. Ini apa yang kerajaan bagi supaya membantu usahawan lah, supaya melabur lebih kepada aset. Aset itu akan generate income pada syarikat, generate sale pada syarikat, dapat sediakan lebih banyak peluang pekerjaan. So dia punya domino effect itu besar. Dengan cara apa? Dengan cara kerajaan bagi capital allowance. Ini bab cukai. Kalau nak tahu detail ni kita boleh bincang PM tepi ya. Kerana ramai yang tak perasan ni, dia dah ada aset tapi dia tak claim pun capital allowance. Dia bayar cukai macam biasa ya. Tuan-tuan. Aset tadi kita the way saya sentuh aset ni, saya tengok fizikal dengan apa? Fizikal dan aset record. Aset record tu maksudnya aset based on record kertas kita. Tapi di dalam akaun sebenarnya, kalau aset ni dia pecahkan dua kategori, saya kena kongsikan dia supaya penonton tak confuse lah. Ni ilmu apa saya ajar kan. Kategorinya adalah aset semasa dan aset tetap. Apa itu aset semasa? Apa itu aset tetap? Mudahnya tuan-tuan. Aset semasa adalah aset yang boleh dicairkan dalam masa setahun. Kita punya setahun. Dalam masa setahun tu 12 bulan. Dalam masa 12 bulan boleh dicairkan. Apa maksud cair? Maksudnya kita boleh dapat jadikan tunai. Contohnya penghutang. Orang hutang kita. Sepatutnya dalam masa setahun orang tu kena bayar. Dalam masa 12 bulan bukannya tahun 2019 bukan 12 bulan dia kena bayar. Tak pernah orang bagi hutang sampai 12 bulan kecuali memang orang tu lari tak bayar hutang. Itu kes lain. Dalam masa 12 bulan biasa kita bagi apa? 2 minggu, seminggu, sebulan orang dah bayar. So dia adalah kategori aset semasa penghutang. Okey. Boleh tuan. Deposit. Deposit ni kalau kita keluar daripada bangunan, owner biasa bayar balik seminggu 2 minggu je. Paling teruk owner paling teruk mungkin 3 bulan lah. Still lagi within 12 bulan. Tunai lagi lah tuan-tuan, kita pergi cucuk dapat duit terus. Itu tak kira bulan lah, itu kira saat. So apa yang kurang daripada 12 bulan boleh jadi tunai, itu adalah aset semasa. Lebih 12 bulan nak jadi tunai, automatik jatuh aset tetap. Kenderaan nak jual bukan senang tuan-tuan. Bangunan bukan senang. Mesin lagilah susah. Itu semua benda-benda yang nak dijual memang makan masa nak jadikan tunai. Ada kali waktu you perlukan duit lah. Macam-macam orang datang, dia nak jual bangunan pun tanah pun orang akan tekan harga murah dan sebagainya, itu dah tak betul lah. Nak jual tanah dengan cara yang betul, makan masa dengan lawyer dan sebagainya, dengan kos dan sebagainya. So aset tetap itu perangai dia. Itu semasa macam mana? Masa apa saja yang boleh dicairkan dalam 12 bulan. Okey. Now, aset ni tuan-tuan. Kemudian saya berjumpa dengan usahawan kecil, namanya mikro yang ada, yang baru berniaga setahun 2 tahun ni. Dia lupa tau. Dia lupa yang syarikat dan pemilik itu sepatutnya berbeza. Tapi kalau enterprise ni, syarikat adalah pemilik adalah syarikat. Bermaksud, aset pemilik sometimes adalah aset syarikat. Kereta lah paling contoh. Kereta. Pemilik akan guna kereta dia sendiri untuk buat bisnes. Sebenarnya kereta tu, kalau kita tengok, dia buat bisnes, dia guna untuk perniagaan dia lagi banyak daripada dia guna untuk personal dia. Bermaksud, itu adalah aset syarikat sebenarnya, bukan aset dia. Okay. Tunai. Satu akaun yang sama digunakan untuk bayar beli raw material. Duit yang sama juga digunakan pakai untuk bayar bil pemilik. So dia bercampur aduk. Dia tak ada asing-asing. So, untuk syarikat kecil biasa ni, kalau biasa berlaku amalan biasa, dia campurkan syarikat dan pemilik punya aset dalam satu tabung. That's normal. So, apa yang saya sarankan kat sini adalah pemilik kena ada akaun sendiri. Kena ada senarai aset dia sendiri. Ini saya punya aset. Senaraikan. Ini syarikat punya. Kalau bangunan, syarikat punya bangunan, mesti nama syarikat. Dia tak boleh nama pemilik. Kalau tak boleh katalah capital allowance tadi, cukai tu. Kan? So, this how. Ini adalah tu benda yang
selalu usahawan kita terlupa membezakan antara owner punya aset, syarikat punya aset. Sama juga dengan akaun lah. Terutama tunai tuan-tuan. Alright. Okay, next one. Aset ni yang saya tengok, yang akhir-akhir ni, yang popular akhir-akhir ni, yang saya pergi pada orang tanya soalan tentang aset-aset yang bukan moden lah, yang orang nak tanya apa pandangan saya berkenaan dengan aset-aset yang baru ni. Emas. Ada owner dia beli emas. Jarang syarikat beli emas, tapi saya kata tadi, pemilik ada syarikat ada pemilik, sama lah tu. So dia beli emas, dia kata ini aset saya kalau saya perlukan duit, saya boleh cairkan dia. Emas adalah aset juga, betul. Ada dia current, adakah dia aset semasa? Saya tak. Aset semasa kepada pemilik lah. Iaitu dia boleh cairkan bila dia perlu. Macam mana dia cair ada beberapa cara. Salah satu dia boleh cagar di arah nu. Betul tak? Tu dapat duit. Immediately dapat duit. Tapi mungkin dalam 50%, 70%, saya tak pasti. So, saya tak kata tak bagus. Tak ada masalah. Kerana emas dia takkan jatuh harga, tetapi bila you beli emas, esoknya dia jatuh 30% kan, atau 20%. Dia tak boleh jual esoknya, dia kena tunggu at least 3-4 tahun barulah dia dapat modal balik. Kena ada cost dia. So, you kena hati-hati. Nak beli emas pun kena kira betul-betul. Website, dah buat ribu-ribu habis. Adakah dia aset? Ya, dia ada aset. Dia dah buat PPE tadi. Dia aset yang baru, modern aset. Kerana ada nama melabur, fizikal dia own, siapa punya pemilik website tu? Saudara-saudari. Itu adalah aset syarikat anda. IP, patent. Kita daftar patent. Dia ada nilai dia. Dia ada orang yang boleh valuekan berapa nilai dia. Dan dia adalah aset. Ingat tadi? Ada value. Ada economical value. Kalau tak ada value, tak ada aset dia. Tapi kalau IP tu ada value, sekarang kita boleh masukkan value dalam kita punya account. Copyright sama. Aplikasi. Ini satu benda yang popular. Ramai buat aplikasi. Buat dan tengok tak ada nilai. Sedih lah tuan-tuan. Kalau buat tu biar ada nilai supaya kita boleh jadikan dia aset syarikat. Ada banyak yang cuba-cuba buat aset aplikasi, akhirnya habis macam tu. Itu consider belanja lah. Produk digital. Ada satu aset baru juga. Contohnya gambar. PIC tu pictures. Gambar yang tuan-tuan ambil, letak kat internet. Kalau orang nak guna, orang kena bayar. Ada ramai yang dah buat bisnes macam ni. Boleh. Dia produk digital. Dia tak nampak kat tangan. Dia ada di alam maya. So, dia sebagai current asset lah. Kerana dia mudah cair. Dan saya nak check kalau ada soalan. Alright. Oh, ada yang tanya. Saya pergi pada soalan sekejap. Ada yang bertanya apa maksud dengan bond. Okey. Bond ni, kalau nak faham, yang saya rasa lah ramai yang selalu dengar kat Malaysia ni, sukuk. Sukuk. Kerajaan keluarkan sukuk untuk dibeli. Okey, sukuk ni atau bond ni sebenarnya adalah satu konsep di mana, saya bagi contoh paling mudah, kerajaan lah, paling mudah. So, kerajaan memerlukan duit untuk bangun kat sesuatu projek sebanyak 6 juta lah. Saya bagi contoh yang kecil je, 6 juta. Kerajaan tak nak guna duit kerajaan, tapi kerajaan offer pada luar sana sukuk atau bond. Kami perlukan 6 juta. Siapa yang beli sukuk ni, kerajaan akan bagi pulangan dalam masa 5 tahun sebanyak 10%. Okay. And then sukuk ni akan dibeli oleh, sama ada dibuka pada awam atau dibuka kepada pihak-pihak tertentu untuk beli. Itu adalah bond atau sukuk. So bila dia beli, dalam masa 5 tahun dia tak boleh cair. Dia kena pegang dia. Pegang sukuk tu dah habis 5 tahun, baru dijual balik dan government akan beli dengan harga 6 juta tambah 10% yang dijanjikan. Itu bond atau sukuk. Simple je. Namanya macam canggih kan, macam just bond kan. So itulah dia. So ini adalah bentuk pinjaman yang digaranti oleh kerajaan contohnya, berapa banyak keuntungan. So adakah kerajaan je boleh buat? Bank boleh buat juga. Bank ada keluarkan bond. Bond ni konvensional lah, sukuk ni Islam.
Islamic bond jadi suku. So saya rasa yang biasa kita dengar suku lah, SUKUK. You boleh Google suku. Lalu dengar macam kerajaan keluarkan suku. Apa ni, Malaysia adalah pengeluar suku paling besar di dunia, saya kata raya lah. Alright. Okay. Now, next one is saya nak highlight kat sini juga tentang aset ni daripada mata accountant, banker dan pegawai kerajaan. Kerana saudara-saudari sebagai usahawan memang akan deal berjumpa dengan accountant, banker dan pegawai kerajaan. Yang hijau ni, accountant, banker, pegawai, dia tengok aset, memang dia akan baca dari sudut account tu sendiri. Istilah account. Aset semasa, aset tetap. Dia akan tengok aset saudara-saudari, bandingkan hutang, liability saudara-saudari. Kalau aset tu tinggi, okey, dia okey, kan? Tapi usahawan, dia lebih kepada penggunaan aset tu untuk jualan anda. Usahawan sepatutnya tu. Bila dah jualan tu bagus, apa jadi tuan-tuan? Tuan dapat profit dan boleh bayar semua benda, boleh buat sale lagi, boleh tingkatkan ekonomi syarikat dan sebagainya. So, perbezaan antara 4 orang, 3 orang ni, accountant, banker dan pegawai kerajaan banding tuan-tuan, cara manage, cara urus aset tersebut, cara menilai aset tersebut. Tuan kena ingat, tuan dah melabur untuk beli aset. Alright. Ini saya punya last slide. Saya punya last slide. Aset ini adalah pelaburan tuan-tuan. Pelaburan yang tuan dah ambil daripada keuntungan tuan-tuan, pinjam sana sini. Beli aset untuk syarikat. Contohnya mesin. Nak beli, kena plan betul-betul. Tak boleh main beli je. Dengar orang cakap bagus, beli. Tak. Kena plan betul-betul. Mampu ke bayar balik. Bila nak dapat balik ROI, return on investment ni dan sebagainya. Tuan-tuan tak boleh beli based on kawan beli. Tak boleh. Ini adalah your investment. Dan pelaburan aset tuan-tuan mesti ada impak positif kepada growth ataupun kepada peningkatan syarikat. Peningkatan jualan, peningkatan produktiviti, peningkatan nama syarikat. Aset ni sepatutnya dibeli untuk growth. Bukannya beli-beli aset sama, tak boleh. Daripada beli aset yang tak bagi growth, lebih baik tuan guna duit itu, masukkan pada dalam company untuk improve area-area yang perlu diperbaiki. Dan pembelian aset, penggunaan aset, dia punya hakik sekali mesti ada dapat pulangan. Mesti ada profit. Mesti menyumbang ke arah profit. Jangan kita tak ada sebab ada aset, kita tahu kita ada kereta, ada bangunan, itu je. Kita tak ada pemikiran aku ada aset ni, aku kena generate income, aku kena cecah jualan itu. Yang tadi yang saya dah share tentang asset turnover ratio tu. Kena cecah jualan ni, then okey. Kerana usahawan ni dia tak boleh nak fikir semua benda. Dia kena ada satu pemikiran yang ringkas supaya dia tahu apa yang dia nak capai. Okey. Tengok ada soalan tak? Okey, itu adalah last slide saya berkenaan aset. Kerana bagi saya yang penting adalah saudara-saudari punya pengurusan aset, record aset itu betul-betul. Saya tak nak pergi detail merekod tadi kerana cara merekod berbeza-beza. Saudara-saudari boleh buat record macam mana rupa pun. Tetapi yang penting buatlah record aset anda. Senaraikan, dokumen simpan. Boleh tolak cukai melalui capital allowance. So aset ni bagi saya kita kena fokus kepada keperluan, penggunaan dan rekod. Okey tuan-tuan. Saya upaya untuk ringkaskan supaya tekar dengan konsep account musuh usahawan. Dan jika ada soalan boleh email kepada Semikop. Terima kasih di atas perhatian saudara-saudari semua. Sekarang saya sudahi saya punya pembentangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.